Assalamualaikum. Okey. Untuk kelas matematik kita hari ini, okey, kita sambung lagi dalam bab 1 nombor nisbah. Okey, pada hari yang sebelum-sebelum ni, saya telah memperkenalkan apakah itu nombor positif, nombor negatif, kemudian macam mana kita nak kenal yang mana satukah integer. Okey, yang mana satukah integer. Okey, kita buat ulang sekali lagi. Integer ni terbahagi kepada dua. Yang pertama dipanggil sebagai integer positif dan yang kedua dipanggil sebagai integer negatif. Okey, integer positif dan integer negatif. Okey, sebagai contohnya integer positif ni, okey, kita boleh tulis dalam keadaan macam ni, positif 1, positif 2, ataupun dalam keadaan macam ni boleh nombor 3 macam ni, nombor 4 macam ni dan seterusnya. Okey. Okey, yang tu contoh integer positif. Okey, kita boleh tulis dalam dua keadaan macam saya terangkan sebelum ni. Tulis macam ni boleh, macam ni boleh, macam ni boleh, macam ni boleh. Okey. Berbeza pula dengan integer negatif, kamu wajib dapatkan simbol negatif di hadapannya. Contoh sekarang ni, kita kena tulis macam inilah, negatif 1, negatif 2. Okey, negatif 3. Wajib kena letakkan simbol negatif di hadapan. Okey. Okey. So sekarang ni integer. Okey. Integer ni nak kenal dia mudah saja. Semua nombor, okey, semua nombor. Okey, saya ulangi sekali. Integer ni apa dia? Integer ni, okey, semua nombor. Okey, kecuali pecahan dan nombor perpuluhan. Okey, kamu kena ingat ni, integer ni. Okey, ciri-ciri integer lah. Ciri-ciri integer semua nombor kecuali pecahan dan nombor puluhan ini, mereka ni bukan integer. Okey. So ingat balik benda ni. Okey, ingat balik benda ni. Okey. Okey. Jadi sekarang ni, kita nak sambung. Okey, kita dah kenal dah integer positif, integer negatif apa semua tu. Okey, sekarang ni kita nak belajar macam mana kita nak susun. Macam mana kita nak susun ataupun macam mana kita nak tahu integer mana yang besar, integer mana yang kecil. Integer mana besar ataupun integer kecil. Okey, contoh, okey, saya beri contoh. Contoh. Okey, diberi pada kita negatif 3, 13. Saya buat sakit negatif 13. Di situ lah. Okey, saya bagi kosong. Okey, saya bagi nombor 1, saya bagi negatif 1, saya bagi negatif 2, saya kasih negatif 3, saya bagi positif 2. Okey, contohnya saya bagi macam ni. Okey. Kita ada kosong, kita ada 1, kita ada negatif 1, kita ada negatif 2, kita ada negatif 3, kita ada positif 4. Okey, positif 2. Alright, positif 2. Okey, 1 ni adalah integer positif lah. Walaupun tak ditulis simbol positif macam ni, tapi dia adalah integer positif. Okey, sekarang ni kita nak tahu macam mana, yang mana satukah yang lebih besar, yang mana satukah yang lebih kecil. Okey, macam tu cerita dia. Okey. Saya tulis sini balik lah. Okey. Contoh. Tentukan. Okey, susun integer berikut pada garis
nombor. Susun je berikut pada garis nombor. Okey. Okey, pada garis nombor. Ini saya tak lebih lah. Okey, susun. Okey. Pada garis nombor, garis nombor. Okey, macam tu. Okey. Baik, garis nombor. Okey, garis nombor ni dia macam ni. Saya rasa kamu ni pernah jumpa dah garis nombor. Kita ingat-ingatkan balik. Garis nombor ni adalah satu garisan lah. Okey, satu garisan. Okey, satu garisan macam tu. Okey, satu garisan. Kemudian dia ada macam tu. Okey, dia ada garisan macam ni. Dia ada macam tu. Macam tu. Macam tu. Okey. Itu saya buat sini lah. Okey, ini contoh contoh garis nombor. Okey, contoh garis nombor. Okey, contoh garis nombor. Okey, saya tunjuk dalam buku teks supaya kamu lebih faham lagi. Okey. Okey, ini contoh dah lah. Contoh garis nombor, nampak tak? Okey, nama pun garis. Okey, garis ni garis. Okey, garis panjang macam ni. Hidung ni dia buatlah macam nak panah tu, macam nak panah ni. Okey, kemudian di atas ni ada line, nampak tak? Ada garis kecil-kecil. Okey, kemudian ada nombor. Nombor ni. Ini adalah integer. Okay, integer positif 1, 2, 3. Yang ni kawasan integer negatif. Nampak tak? Negatif. Okey. Negatif. Okey, di mana bila kita nak tulis pada garis nombor, kosong ini sebagai kita punya panduan. Dia akan berada di tengah-tengah. Kenapa dia tengah-tengah? Okey. Kosong ini adalah integer saja. Okey, dia bukan integer positif ataupun negatif. Dia adalah integer. Tapi dia bukan positif negatif, dia berada di tengah-tengah. Okey. Maknanya ni kita jadikan dia sebagai apa nama ni, panduan. Sebagai panduan. Okey. Kosong ni berada di tengah-tengah. Bila kita nak buat garis nombor, okey, kita letakkan siap-siap kosong ni di tengah-tengah. Okey, kosong ni di tengah-tengah. Okey. Jadi saya akan terangkan dulu sini. Dekat sini dulu kawasan ni. Okey, kawasan ni. Kita kena kenalkan dulu kawasan mana yang dipanggil sebagai kawasan positif, kawasan mana yang dipanggil sebagai kawasan negatif. Okey. Baik, kamu tengok di sini. Kamu tengok di sini. Okey. Baik. Ini kosong. Kosong ni berada di tengah-tengah. Okey, kosong ni tengah-tengah. Dan kalau kamu tengok anak panah ini, okey, menghala ke arah kanan. Selepas kosong menghala ke kanan. Okey, ke kanan. Selepas kosong menghala ke kanan. Okey, kawasan ini adalah kawasan positif. Kawasan positif. Maksudnya semua geng-geng integer positif ni berada di dalam kawasan ini. Kawasan selepas kosong ke kanan. Okey, ke kanan. Nampak dia buat tu. Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Okey, dan seterusnya lah. Maksudnya semua di sini kawasan ni kawasan positif. Okey. Manakala di kawasan ini, okey, di kawasan ini kosong, okey, kosong. Maksudnya sebelum kosong menghala ke kiri. Okey, saya kata dari tu kan, kalau kanan positif, ke kiri dia adalah negatif. Okey, negatif. So sini dia akan jadi kawasan
negatif. Semua geng-geng negatif ni kita kumpulkan di sebelah kiri ni. Okey, kita kumpulkan di sebelah kiri ni. Okey. Macam tu. Kosong ni dia tak ada geng. Dia bukan geng positif, dia bukan geng negatif. Dia ni orang kata bersifat independen. Seorang-seorang dia memang duduk tengah-tengah sebagai panduan. Okey, saya ulang lagi sekali. Kosong, okey, ke atas, menghala ke kanan ataupun menghala ke depan. Sini adalah kawasan positif. Maksudnya kawasan integer positif. Kosong ke belakang. Ini kita pergi ke belakang lah, ke belakang ataupun ke kiri. Sini semua kawasan negatif. Dan kalau kamu perhatikan, cara susunan dia ni dalam keadaan yang berbeza lah. Okey, kalau macam kita ke depan, kita susun 1, 2, 3. Nampak tak? 1, 2, 3. Tapi kalau ke belakang, kita terbalikkan ni apa? Dia akan jadi apa? Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Bukan negatif 1, negatif 2, negatif 3. Dia terbalik, kita susun dia. Okey, kita susun dia terbalik. Okey, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya lah. Okey, susunan dia pun dia terbalik. Okey, sebab dia ke belakang. Okey, ni ke hadapan. Okey. Baik, di sini juga berdasarkan garis nombor ni, okey, kita boleh tentukan, okey, kita boleh tahu yang mana satu yang lebih besar, yang mana satu yang lebih besar, yang lebih kecil. Apa maksud kecil yang besar ni? Maksudnya kita boleh tahu integer mana yang lebih besar, integer mana yang lebih kecil. Okey. Baik, kalau kita tengok sini secara umumnya kita ada integer negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Okey. Baik, saya bagi contoh. Okey, saya bagi contoh. Saya bagi contoh. Baik, saya kata, saya tanya kamu kat sini. Di antara 0 dan 1. Di antara 0 dan 1, yang manakah lebih besar? 0 dan 1. Integer manakah yang lebih besar? Okey, sudah tentulah kamu akan jawab nanti. Integer 1. Betul? Nombor 1 ni. Nombor 1 ni lah yang lebih besar daripada nilai. Nilainya tu lebih besar daripada 1. Kenapa 1 ni lebih besar daripada 0? Okey. Kenapa 1 ini lebih besar daripada 0? Okey. Baik, secara umum nak bagi kamu faham, secara mudah lah nak faham, senang saja. Okey, kita cuba kaedah siapa depan, siapa belakang. Senang nak faham. Siapa depan, siapa belakang. Jadi sekarang kita tengok 0 dan 1, okey. Tadi saya kata tadi daripada 0 ke arah kanan ataupun ke arah depan. Okey. Bermakna sekarang ni 1 ini berada di hadapan 0. Betul? Okey, 1 ini berada di hadapan 0. Itu sebab 1 ni lebih besar daripada 0. Okey, kita gunakan kaedah siapa depan, siapa belakang. Yang belakang kecil, yang depan besar. Okey, maksudnya kalau kita nombor tu semakin ke depan dia semakin besar lah. Kalau dia makin ke belakang, okey, dia semakin kecil lah. Walaupun kamu nampak dia tulis itu negatif 1000. Okey, nampak besar kan nombor dia kan? Tapi dia duduk di paling belakang sekali, maka ianya akan jadi lebih kecil. Ia akan jadi lebih kecil. Okey. Contoh yang kedua. Di antara negatif 1 dan 0. Di antara negatif 1 yang ini dengan 0. Siapa yang paling besar? Negatif 1 dan 0. Siapa yang lebih besar? Ingat, kita akan gunakan konsep siapa di belakang, siapa di hadapan. Yang duduk di hadapan lebih besar. Yang duduk di belakang lebih kecil. Okey, di antara negatif 1 dan 0, siapa lebih besar? Okey, jadi jawapannya adalah 0 lah. 0 ini lebih besar. Kamu jangan tengok pada 0 ni, kamu kena tengok dia kedudukan dia. Okey, 0 ini lebih besar. Kenapa 0 ini lebih besar? Kerana dia berada di hadapan ini. Tunjuk. Okey, 0 ini berada di hadapan
negatif 1. Itu sebab kosong ni lebih besar. Okey, jadi dalam konteks ini, okey, apabila kosong ini berada di hadapan satu, negatif 1 ni adalah lebih kecil. Okey, kerana apa? Kerana dia duduk di belakang kosong. Okey, sama juga dengan sini. Okey, kalau kita buat perbandingan, negatif 2 dengan kosong. Negatif 2 dengan kosong, siapa lebih kecil? Okey, negatif 2 dengan kosong, siapa lebih kecil? Negatif 2. Kenapa negatif 2 lebih kecil pada kosong? Kerana negatif 2 ini berada di belakang kosong. Nak tolong fahamkan itu. Okey, negatif 2 ini berada di belakang kosong. Okey, boleh faham ke kita? InsyaAllah boleh faham, pelan-pelan kita faham. Okey, so saya buat kat sini. Ini adalah negatif. Okey, kawasan negatif. Okey, kawasan negatif. Kat situ. Okey. Jadi sekarang ni katakan, ni katakan saya tarik ke belakang gimana ni? Okey, ke belakang ni panjang ni, ke belakang. Okey, ke belakang. Okey, saya letakkan nombor, katakan saya letakkan integer negatif 1000. 1000. Saya letakkan 1000 kat sini. Alright. Negatif 1000. Negatif 1000 dengan kosong. Kita ambil bandingan negatif 1000 ni dengan kosong. Yang manakah lebih besar? Yang manakah lebih besar? Ingat, kita gunakan konsep siapa depan dia besar, siapa yang belakang dia kecil. Negatif 1000 dengan kosong. Maksudnya sekarang ni apa jawapannya? Siapa yang lebih besar? Kosong ni lah lebih besar. Kamu jangan tengok pada sini, kamu kena tengok siapa depan, siapa belakang. Macam tu. Okay, kosong ini lebih besar daripada negatif 1000. Kenapa? Kerana kalau kita tengok dalam garis nombor ni, kosong ini berada di hadapan dia. Berada di hadapan dia. Macam tu. Berada macam tu. Okey, tu sebab kosong ini lebih besar daripada negatif 100. Okey, negatif 100. Okey. Jadi jelas tak nak? Jelas tak nak macam mana kita nak tentukan kedudukan. Siapa yang lebih besar, siapa yang lebih kecil. Okey. Jadi kita berbalik pada soalan tadi. Okey, berbalik pada soalan tadi. Okey. Ni saya buat semula lah. Okey, saya buat semula. Okey, saya buat semula. Okey, dia suruh kita susun integer berikut pada garis nombor. Okey, garis nombor. Ingat, sebelum kita nak buat garis nombor ni, kita buatkan satu garisan, kemudian kita akan buat satu panduan di tengah-tengah. Okey, di tengah-tengah tadi. Okey, di tengah tadi, kalau kita lihat contoh tadi tu, kita letakkan apa? Kita letakkan nombor kosong.
Okey, nombor kosong. Kosong sebagai panduan. Okey, kosong. Okey, lepas kosong kita bilanglah ada berapa integer kat sini. Okey. Kosong dah ada kat tengah-tengah ni. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ada 5 integer yang perlu kita isi dalam garis nombor ni. Okey, so kita check pula. Tadi kita kena check ini kawasan apa ni? Selepas kosong ke kanan. Ini kawasan untuk geng positif. Positif. Okey, kawasan ni kawasan positif. Okey, selepas kosong, selepas dia ke kanan ataupun ke depan. Sini semua kawasan positif. Sini kawasan negatif. Maksudnya untuk geng negatif saja duduk kat kawasan ni. Okey, jangan duk kacau depa ni. Jangan duk campur depa ni, kesian depa. Okey, depa ada geng depa sendiri. Okey, ni dia ni. Okey, maksudnya sekarang ni sebelum kosong ataupun ke belakang kosong, sini semua kawasan negatif. Jadi macam mana kita nak tandakan, kita nak masukkan ke semua integer ni ke dalam garis nombor ni? Senang saja. Okey, kita tahu dah sekarang ni sini kawasan positif. So kita cari yang manakah integer positif. Kalau kita tengok sini, integer positif yang mana? Satu yang ni. Silap, sorry. Okey. Integer positif pertama yang ini. Betul? Satu ni. Yang kedua positif 2. Okey. Positif 2 ni simbol ni kalau nak tulis tak apa, tak mau tulis pun tak apa. Okey. Jadi untuk kamu cantikkan dalam garis nombor ni, positif ni tak payah tulis lah. Okey, kamu just tulis nombor 2 sahaja. Okey. So kita hanya perlukan masuk 2 integer saja di kawasan positif ni. Jadi apa yang perlu kamu buat? Kamu hanya buat 2 garisan sajalah. 1 garisan, 2 garisan. Macam tu. Ni saya buat bila cantik-cantik sikit lah. Kosong ni. Saya tulis sini. Sini kosong. Duduk tengah-tengah tu. Okey, macam tu. Okey. Jadi kita masukkan sini integer 1. Okey, integer 1. Integer positif. Okey, kita masukkan nombor 1. Kemudian sini saya masukkan nombor 2. Okey, nombor 2. Okey, siap. Siap untuk kawasan positif. Macam tu. Okey. Jelas tak? Okey, bagaimana pula dengan kawasan negatif? Kawasan negatif kita ceklah dalam nombor tu. Ni dalam urutan nombor ni. Ni kita ada negatif 1, kita ada negatif 2, kita ada negatif 3. Depa semua ni kita akan susun di kawasan negatif, maksudnya di belakang kosong. So ada berapa line ni? 1, 2, 3. Jadi kita buatlah 3 garisan. 1, 2, 3. Macam tu. Kamu buat cantik-cantik lah. Saya buat tak lawa ni. Okey. So kita nak susun macam mana? Okey, kita susun macam mana? Okey, di sini kita ada negatif 1, negatif 2, negatif 3. Tadi saya kata tadi bila kita nak tulis di kawasan negatif, susunan itu akan jadi terbalik. Okey, akan jadi terbalik. Bukan kita start dengan 3, 2, 1, bukan. Dia akan start dengan negatif 1. Tolong perhatikan macam mana saya buat ni. Okey. Okey, nampak tak? Kalau tadi, okey, kawasan positif, dia ke depan. Maksudnya kita start dengan yang paling kecil dulu lah. 1, lepas tu 2, lepas tu 3 dan seterusnya lah. Tapi kalau kita negatif ni, kita akan start dia daripada belakang. Maksudnya dia akan terbalik.
Bukan satu sini negatif 3 lah. Kita start di sini dengan negatif 1. Okey, selepas negatif 1, dia akan jadi apa? Dia akan jadi negatif 2. Yes, negatif 2. Negatif 2 akan berada di sini. Nampak tak? Negatif 2 akan berada di sini. Dan last kali negatif 3 akan berada di sini. Macam tu. Alright. Okey, itu cara kita susun apa nama ni, urutan nombor ini ke dalam garis nombor. Okey, macam tu. Ingat, nak tulis dah, nak buat ni senang saja. Garis, buatkan satu garis, letakkan panduannya kosong di tengah-tengah. Okey, kosong ke kanan. Okey, kosong ke kanan, tangan kamu ni, kanan kamu ni, ini adalah geng kawasan integer positif. Susun semua positif kat sini. Ikut turutan menaik lah. Okey. Kawasan negatif, okey, sebelah kiri ataupun sebelum kosong menghala ke kiri, ke belakang. Okey, ke belakang kosong ni. Okey, ke belakang kosong ni. Okey, susunan dia terbalik. Okey, susunan dia tu susunan terbalik. Okey, macam tu. Okey, boleh faham tak? Jadi sekarang ni antara negatif 3 dan kosong. Negatif 3 dan kosong. Siapa yang paling kecil? Negatif 3 dan kosong. Siapa yang paling kecil? Sudah pastinya akan jadi jawapannya negatif 3. Kenapa negatif 3? Kerana negatif 3 ini berada di belakang. Nampak tak? Di belakang kosong. Itu sebab negatif 3 ini lebih kecil daripada kosong. Okey? Jelas lah? Okey, negatif 2. Negatif 2 dan 1. Siapa paling besar? Negatif 2 dan 1. Siapa paling besar? Sudah semestinya 1. Kenapa 1? Kerana 1 ini berada di hadapan. Di hadapan negatif 2. Itu sebab 1 ini lebih besar daripada negatif 2. Dan secara tak langsung negatif 2 ni lebih kecil daripada 1 lah. Kerana apa? Kerana negatif 2 ini berada di belakang. Nampak tak? Di belakang 1. Macam tu. Okey? Macam tu. Okey. Jadi sebelum kita tamatkan kelas, kita cuba buat soalan ni. Saya bagi contoh-contoh. Okey. Susunkan integer berikut mengikut tertib menaik. Begitu. Susunkan integer berikut mengikut tertib menaik. Okey, tertib menaik. Okey. Jadi saya pun bagi dah negatif 9. Kemudian saya bagi lagi 8, 0, negatif 1000. Ni. Okay, saya bagi saya saja nak uji kamu. Negatif 1000, lepas tu saya bagi lagi nombor 2. Okey. So sekarang ni kita ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Susunkan integer berikut mengikut tertib menaik. Bila tertib menaik, maknanya kita kena susun daripada integer ataupun nombor yang paling kecil kepada yang paling besar. Jadi kita kena tahulah siapa yang kecil, siapa yang paling besar. Okey. Jadi apakah jawapan dia? Jadi sekarang kita tengok ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 integer kat sini. Okey. Jadi siapakah di sini yang paling kecil? Okey, senang saja. Yang paling kecil kalau kamu nampak negatif tu dialah yang paling ke belakang sekali.
Okey, dia paling ke belakang sekali. Bila negatif, dia paling belakang, kita kena tahulah. Okey, kita cek dulu yang manakah integer negatif. Pertama, satu yang ini, negatif 9. Yang kedua, negatif 1000. Negatif 9, negatif 1000. Jadi sekarang ni, yang manakah yang paling belakang sekali antara dua ni? Negatif 9 dan negatif 1000 ni. Okey, ingat susunan dia tu terbalik. Okey, kalau kita sisi dalam ni, negatif 9 duduk kat mana? Dia duduk di sini lah. Di 9. Okey, negatif 1000 ni akan duduk di paling belakang. So, negatif 1000 ni adalah integer yang paling kecil. Negatif, sebab tu barulah negatif 9. Macam tu. Okey. Negatif 1000 sebab dia paling kecil, sebab dia paling belakang. Okey, dia paling belakang. Okey, dia paling belakang. Okey, tadi saya tunjuk dalam bentuk garis nombor. Buku nampak. Okey, kemudian kosong. Kosong ni berada di tengah-tengah. So, kita masukkan sini lepas negatif 9, kosong. Okey. Kemudian kita cek. Lepas kosong ke kanan ataupun ke depan, okey, adalah integer positif. So, yang mana positif? Okey, 8, kemudian 2. Okey, 8, kemudian 2. Okey, kemudian antara 8 dengan 2 ni siapa dulu? So, semestilah nombor 2. Kemudian 8. Dah siap. Okey, dah siap. Dah siap. Macam tu. Ini adalah tertib menaik. Kecil, negatif 1000, negatif 9, 028. Okey. Kamu jangan keliru lah. Soalan ni dia biasanya dia tak pakai bagi direct macam ni, macam kita buat contoh tadi. Okey, dia akan bagi berterabuk macam ni. Nak uji kefahaman kamu tu. Jadi sekarang ni cuba kita lukis dalam bentuk garis nombor. Okey, garis nombor kat situ. Okey, saya kata tadi satu garisan, kemudian kita letakkan tengah-tengah ni, maksudnya sini dia akan jadi, kita akan kosong kat tengah-tengah ni sebagai panduan. Okey, macam tu. Okey, kemudian kita ada integer positif, nampak tak? Ada dua ni, satu nombor 8, satu lagi nombor 2. Maksud kita hanya buat dua garisan saja, 1, 2. Okey, masukkan sini. Okey, nombor 2. Kan, selepas kosong kan, kita startkan yang nombor paling besar yang pertama lah. Kosong, lepas kosong, lepas 2. Okey, kamu jangan pening. Kenapa saya tak buat nombor 1? Kita ikut soalan ni. Okey, kita ikut soalan ni. Okey, kita susun ikut soalan. Okey, selepas 2, nombor 8. Nombor 8. Okey. Kemudian integer negatif pun kita ada dua, iaitu negatif 9, satu lagi negatif 1000. So kita ajar lukislah dua garisan. 1, 2. Okey, panjang ni tak kisahlah panjang mana pun, agak-agak lah nah, agak-agak nah. Agak-agak. Jadi kamu keliru pula, cikgu berapa panjang cikgu. Nah, tak perlulah nak ukur bagai, agak-agak lah. Nah. Okey. Okey, belakang kosong kita letakkan negatif 9. Okey, negatif 9. Bukan negatif 1000 dah, dia ingat kita ambil yang terbalik. Kita ambil yang terbalik, bukan negatif 1000, kita susun dulu. Negatif 9. Okey, and then barulah negatif 1000. Kita susun siapa yang duduk di paling belakang. Okey, siap. Ni kalau kita wakilkan dalam bentuk garis nombor. Okey, macam tu. Jadi bila kita baca balik, siapa yang paling belakang sekali? Okey, paling belakang adalah negatif 1000, negatif 9, 0, 2, 8. Okey, itu cara kamu nak susun ataupun nak tentukan
integer mana yang lebih kecil, integer mana yang lebih besar. Okey. Jadi saya rasa cukup dulu untuk kelas kita hari ini. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.